Okey, selamat malam kepada semua belia-belia kita. Okey, sekarang pada malam ini saya DJ K bersama dengan DJ Zal. Okey, pada malam ini saya hanya menggantikan kawan-kawan saya yang tidak dapat hadir pada malam ini kerana ada hal yang tidak dapat dielakkan. Dengan itu bersama saya kita malam ni siapa Zal? Mr. Yogaraj Kuna Segar. Ya, kita calon Parlimen Belia Malaysia Wilayah Persekutuan. dengan nombor calonnya nombor calon WPKL 0013. Okey, sebelum kita memperkenalkan beliau dengan lebih lanjut, kita dengarkan sebuah lagu lagi sebelum kita terus lagi bersama beliau. Okey, kembali kita pada malam ini bersama dengan calon Parlimen Belia Wilayah Persekutuan, Saudara Mak Yogaraj. Apa khabar Mak Yogaraj? Hai, apa khabar semua? Selamat datang ke Konti UiFM ya. Terima kasih banyak-banyak kepada Urban Youth FM. Okey, Mak Yogaraj. Ya, silakan. Okey, boleh memperkenalkan diri anda dulu sebelum kita dengan soalan terbilang yang lain? Boleh. Okey. Okey, nama saya Mak Yogaraj Sanaf Guna Segar. Saya asal daripada Kuala Lumpur dan saya selaku Presiden Gerakan Belia Inspirasi Malaysia. Dan juga saya masih berpendidikan di Liverpool Moses University di Maluri saja. Dan sebelum ni saya berpendidikan di MSU, diploma dalam pengurusan dan kini degree lah dalam management. Okey. Dan hampir sudah 6 tahun saya dalam perkhidmatan sukarelawan dalam pertubuhan belia saya lah. Okey, so sebelum kita dengan soalan-soalan yang lebih panas lagi. Okey. Sebelum tu boleh saudara Mak Yogaraj menerangkan kepada pendengar-pendengar kita di luar sana apa yang dimasukkan dengan Parlimen Belia yang saudara mencalonkan diri ni? Okey. Bagi pendapat saya mengenai Parlimen Belia Malaysia adalah sebagai hak belia, kita nak suarakan pendapat kita, pandangan kita, mewakili semua belia-belia, terutama di belia bandar kita ni ada berbagai isu yang ada sedia ada. Maka kita perlukan satu platform untuk kita nak suarakan kepada peringkat atasan atau peringkat umbi supaya mereka dapat menyelesaikan masalah yang ada sekarang di belia bandar dengan cara dengar daripada pihak yang kita dah dipilih dalam Parlimen Belia lah. Okey, so itu daripada pandangan saudara ya. Ya. Okey, sebelum kita meneruskan lagi, apa lagi yang saudara Mak Yogaraj ingin menerangkan tentang Parlimen Belia yang akan diadakan di Malaysia pada waktu ini? Okey, penerangan saya mengenai Parlimen Belia yang akan datang ni sebab kita ni bukan Parlimen Belia untuk wilayah persekutuan saja, ialah seluruh Malaysia. Okay. Maka setiap negeri adalah belia-belia ni agak berbeza sikit. Okay. Bukan saja di belia bandar sebab dia mesti ada isu yang berlainan akan datang dalam Parlimen Belia. Setiap pemimpin yang dipilih ni mesti akan ada idea yang baru ataupun mesti ada something perkara yang baru akan diwujudkan demi pembangunan belia yang cemerlang. Supaya kita nak di negara kita ni, belia kita ni maju ke hadapan, tak kira dalam bidang sukan ke pendidikan ke apa jua saja. Maka ini adalah satu platform untuk semua pemimpin belia boleh bersuara di Parlimen Belia Malaysia. Okey, saudara ada menyebut tadi saudara adalah Presiden kepada Persatuan Gerakan Belia Inspirasi Malaysia. Gerakan Belia Inspirasi Malaysia. Di manakah persatuan ini bergerak? Okey, Gerakan Belia Inspirasi Malaysia ni bergerak hampir 7 negeri. Okey. Dan wujudnya asalnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di kawasan Bandar Tun Razak Sungai Besi. Kemudian wujud di negeri Selangor, ini dipimpin oleh saudara Sanusi, diikuti dengan Johor saudara Adam, Perak saudara Nisan, kemudian di Pening saudara Zakiman dan juga Pahang saudara Azhar, dan juga ada lagi yang tengah on the way daripada Terengganu dan juga Perlis dengan perjalanan kan. Di antara negeri-negeri yang saudara sebutkan tadi, adakah saudara seorang saja wakil daripada Gerakan Belia Inspirasi ni? 2 orang setakat ni, macam hanya mengikut keputusan Ahli Majlis Tertinggi, maka mereka mengantar 2 calon sahaja. 2 calon saja. Iaitu saya mewakili wilayah persekutuan dan seorang lagi daripada negeri Perak. Negeri Perak ya. Okey. Sekarang hanya saudara dan sahabat saudara di negeri Perak yang betul, akan mewakili negeri masing-masing lah. Masing-masing yang bertanding. Okey, jadi apakah aktiviti-aktiviti yang selalu dilakukan oleh Gerakan Belia Inspirasi ni? Okey, Gerakan Belia Inspirasi Malaysia ni adalah satu pertubuhan berlainan sikit daripada semua pertubuhan kerana kita ni adalah pertubuhan sebagai badan ketenteraan. Badan ketenteraan? Ya. Kami melatihkan belia-belia kita ni dalam bidang Angkatan Tentera Malaysia, barang pasukan kesukarelawan.
Oh. Maka belia-belia ni akan diterapkan ke dalam bidang tentera, terutama tentera darat, laut dan udara, mengikut physical training dan berbagai ujian fizikal mereka perlu lakukan. Mereka ni walaupun dia sukarelawan, bahawa kita melatih budak kita macam mana kita menaikkan disiplin budak-budak belia kita terhadap dan serta cintakan negara kita. Maka banyak budak-budak belia di sana, dan bila pandangan mereka badan BNIFOR ni agak kurang sedikit, maka kami nak meningkatkan semangat mereka supaya mereka terlibat dalam bidang tentera. Walaupun sekarang basic mereka belajar sedikit ilmu tentang tentera, tapi lama-kelamaan mereka akan join terus sepenuhnya menjadi pegawai tentera ke dan sebagainya lah. Oh, maknanya salah satu badan bukan kerajaan yang kiranya melatih belia-belia daripada awal. Ya, betul. Daripada umur 5 bulan. Salah satu persatuan yang agak menarik bila kita dengar dia punya cerita tu. Okey, sebelum kita teruskan lagi, kita berhenti berehat dulu. Boleh, tak masalah. Kita rehatkan dulu, tenangkan dulu, so boleh fikir-fikirkan. Dan kepada sahabat-sahabat di luar sana, kalau ada soalan-soalan yang ingin diajukan kepada saudara Mak Yogaraj, bolehlah kita di chat room yang ada di webpage urbannews.fm. Okey, kita dengarkan lagu yang seterusnya. Okey, bersama kita lagi bersama dengan saudara Mak Yogaraj. Okey, kita bersama di Urban News FM, Suara Belia Bandar. Dan bagi pendengar di luar sana, yang mana yang belum dengar lagi ni, boleh dengar di www.urbannews.fm. Okey, saudara Mak, kita teruskan lagi dengan cerita kita malam ini. Okey, sebelum kita meneruskan tu, apakah aktiviti yang akan saudara Mak Yogaraj lakukan sebelum pemilihan yang akan dilakukan tak lama lagi ni? Betul. Berapa hari lagi? Berapa hari? 2-3-4 hari lah. 2-3-4 hari lagi. Okey. Apa ya aktiviti yang akan dilakukan? Okey, dalam sebelum hari pengundian nanti, saya telah akan menganjurkan satu program adalah sumbangan menderma darah. Menderma darah di Pusat Darah Negara pada hari Ahad ni. Ahad ini? Ya, Ahad ni pada jam 2.30 petang sehingga pukul 3.30 petang saya akan berada di sana. Maka kami jemput semua belia-belia, terutama belia bandar, hadir. Siapa yang berminat untuk menderma darah boleh hadir untuk memberi sumbangan darah anda di Pusat Darah Negara. Sebab tujuan saya mengadakan aktiviti ini adalah kerana kita tahu yang negara kita ni memerlukan darah sebab tak cukup untuk sumbangan. Kadang-kadang saya tengok di Facebook atau kadang-kadang saya terima SMS pun memerlukan darah untuk kes-kes last minute, kemalangan, sebagainya semua tu. Oleh itu saya cadangkan agar semua belia-belia bandar kita ni agar dapat memberikan sumbangan sedikit untuk derma darah anda, kerana darah anda ni akan membantu nyawa yang last minute hidupnya ke masalah darah darah. Okey, derma darah di Pusat Darah Negara. Pusat Darah Negara, Jalan Tun Razak. Jalan Tun Razak. Okey, so bagi belia-belia di luar sana, jangan lupa hari Ahad ini ya. Hari Ahad ni dari jam pukul 2.30 petang sehingga 3.30 petang. 1 jam saja. Tengok kalau ramai hadir, kita akan lanjutkan masa sehingga, sebab dia buka sehingga 4.30 petang. Okey. Maka kita akhirkan masa macam itulah. Alright. Okey, berlanjutan daripada aktiviti yang yang saudara Yogaraj nak lakukan ni, apakah manifesto yang akan saudara lontarkan untuk pemilihan belia ni? Okey, manifesto utama saya adalah memperkasakan belia untuk negara. Memperkasakan belia untuk negara. Maka di itu saya telah menyediakan 5 prinsip yang saya telah sediakan. Yang pertama adalah saya akan menjadi saluran yang berkesan untuk belia-belia, terutama belia bandar dalam bidang pendidikan, sukan dan ekonomi. Okey. Yang pertama, kerana saya memilih prinsip ni kerana kita perlu melahirkan belia-belia kita dalam pendidikan, kira formal dan formal ke. Kerana kita ada golongan belia ni yang berminat belajar dan tidak berminat belajar. Maka yang berminat belajar ni kita cuba membantu, dan juga saya sebagai pemimpin belia ni saya mencadangkan supaya ada sebilangan keluarga yang agak susah.
Okey. Mereka susah nak tampung untuk membayar iuran tuition ke sebahagian untuk menghantar anak mereka. Ya. Maka saya mencadangkan jika saya menang nanti sebagai ahli parlimen, kita nak buka satu pusat sukarelawan, volunteer tuition kepada golongan-golongan yang agak susah untuk mereka datang. Kita membantu memberikan tuition percuma kepada mereka, dan kita akan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia sekali lah untuk menjalankan program tersebut. Okey. Bagi yang rasa mereka agak susah nak belajar dan sebagainya, kita akan cuba hantar mereka ke bidang kemahiran vocational, supaya mereka belajar, tak kira bahagian fotografi ke designing ke elektrik ke sebagainya, supaya mereka dapat ilmu sikit daripada sana, teruskan hidupan mereka yang lebih cerah, supaya masa depan mereka ada satu perjalanan yang betul dan boleh berjaya. Manakala yang bidang sukan tu, saya memilih adalah, saya dapat negara kita ni banyak pemain-pemain, terutama bola sepak ni banyak orang asing. Daripada China lah, negara lah, sebagainya. Maka saya agak kecewa dalam bidang tu, sebab saya dapat kita ni beli-beli ni ada banyak hebat main bola. Saya tengok setiap hari petang ni banyak budak kita aktif main bola dekat Padang ke Futsal ke mana-mana. Okey. Maka saya, kalau boleh, saya nak cadangkan supaya nanti kerjasama dengan Kementerian Belia Sukan, kita buat satu program memilih belia-belia ni untuk kita terapkan mereka masuk mewakili daerah ke negeri ke kebangsaan, supaya mereka masuk dan berjaya. Tak kira, asalkan dalam pasukan permainan semuanya adalah warga negara Malaysia dan anak-anak tempatan, dan mereka boleh berjaya dapatkan pingat untuk negara kita pada masa depan. Itu antara manifesto yang akan dibawa oleh saudara kita. Yup. No import player anymore lah. No import players. Pure Malaysia. Local only Local only. Saya nak tempatan sahaja. Saya tak nak. Bagus. Selain daripada itu, saya nak mengambil inisiatif untuk mengenal pasti kualiti kepimpinan dalam setiap belia untuk menjadi pemimpin masa depan negara. Okey. Sebab setiap belia kita ni ada kepimpinan masing-masing, ada ciri-ciri kepimpinan, tapi mereka tak tahu nak tunjuk ke mana. Kadang-kadang ni kita ni, mereka ada bakat tapi dia orang tak ada tempat nak tunjuk. Kadang-kadang mereka simpan je, tak tahu nak tunjuk ke mana, nak pergi office saja tunjuk ke. Supaya kita nak mereka ada satu idea nak tunjuk pun takut nak tunjukkan. Kita nak bagi keberanian mereka. Come, mari ke depan. Suarakan. Anda boleh memajukan depan. Sedikit sumbangan, walaupun idea tu sikit ke pendek pun, asalkan yang tu boleh membangunkan negara kita masa depan yang lebih cemerlang, untuk membantu pentadbiran kerajaan kita di bawah kepimpinan Tun Sri Muhammad Najib lah. Tu kalau misal kata benda yang saudara Mat Yogaraj nak lakukan untuk kepimpinan tu, bukan benda tu macam bertindih ke dengan apa yang Jabatan Belia Sukan dah lakukan? Dia setiap Jabatan Belia Sukan negeri tu ada program-program kepimpinan yang dilaksanakan untuk setiap kawasan, dan dia akan panggil setiap belia-belia yang untuk ni. Adakah tidak bertindih nanti benda tu? Tak, kita bukan kata bertindih. Sebab selalu Jabatan Belia Sukan ke atau kementerian ni memang dia salurkan program ni kepada Majlis Belia Malaysia ke Majlis Belia Negeri dan sebagainya. Orang yang tak terlibat dalam pertubuhan belia, maka kami, kalau jabatan buat, kami nak sokong program tu, dan kami nak cuba bawa orang yang tidak melibat lagi pertubuhan, bawa mereka masuk ke dalam. Bukan benda tu memang diberi kepada semua belia-belia, tak kira dia bersatuan ke tidak? Ni saya nampak semua ni yang bersatuan yang terlibat dalam program ini. Maknanya yang tak bersatuan tu dia tak tahu ke atau dia tak boleh nak masuk? Bukan kata dia tak boleh masuk, ada yang tak tahu maklumat program tersebut. Sebab selalu ni, macam saya sendiri pun sudah hampir 6 tahun, saya selalu dapat surat, dia hantar surat kepada pertubuhan-pertubuhan belia macam tu. Bahawa kecuali macam saya yang kadang-kadang wawarkan Facebook, Twitter, siapa-siapa berminat baru yang join. Ada orang pun tanya, ada program macam ni ke? Ada. Memang kementerian sediakan program. Bahawa kalau boleh saya nak wawarkan program ni kepada orang ramai, supaya mereka tahu dan mereka akan join, dapatkan ilmu sikit sampai kepimpinan. Maksudnya lepas ni dia orang belia-belia di luar yang tidak berpersatuan tu, so maknanya kita boleh tarik dia orang untuk jadi ahli persatuan. Tak kira persatuan belia mana yang dia nak Tak kira persatuan belia mana, asalkan persatuan belia ni gerak, cari pemimpin, wawarkan program tersebut dan tarik mereka masuk dalam belia. Supaya mereka tahu apa keutamaan pertubuhan belia di Malaysia. Sebab banyak belia-belia di luar sana tak tahu apa tu pertubuhan belia, apa fungsi dia, apa memberikan kebaikan pada mereka, bahawa ini cara ni untuk kita nak tunjuk. Itulah dia antara manifesto yang akan dibawakan oleh saudara Mat Yogaraj kita, calon wilayah persekutuan 013. Apa lagi Zal yang akan kita ketengahkan lagi? Kita
Ni dah panas ni. Kita Ah. relax dulu. Dah panas dah. Kejap lagi ada satu soalan panas kita nak bagi. Apa kata kita bagi dulu, lepas tu kita rehat, baru kita bagi apa tenang sikit. dulu pasal kira dah masuk laju ni. Kita relax dulu. Kita bagi soalan dulu. Apa soalan itu daripada siapa ni, Zal? Saya Mr. Azroy. Mr. Azroy Okey, apa soalan dia, Zal? Kita Tujuan bagi soalan dulu. pada Mr. Mark, apakah perkara pertama yang akan anda lakukan sekiranya menjadi ahli Parlimen Belia Malaysia wilayah persekutuan? Memang panas betul. Okey, tapi sebelum tu kita berehat dulu, ambil nafas sikit, tenang-tenangkan fikiran. Okey, sebelum kita minta saudara mak kita menjawab soalan tersebut tadi daripada Mr. Azroy Mr. Azroy. Terima kasih Mr. Azroy. Okey, dengarkanlah suara Belia Bandar. Kembali lagi News FM, suara Belia Bandar. Ya, saudara mak. Ya, saya. Tadi kita dah ada soalan daripada pendengar di luar sana. Ya, betul. Okey, kita bacakan balik soalan dia. Okey, Mr. Mark, apakah perkara pertama yang akan anda lakukan sekiranya menjadi ahli Parlimen Belia Malaysia wilayah persekutuan? Okey, terima kasih Azroy soalan anda tadi. Maka sekiranya saya diberi mandat sebagai ahli Parlimen Belia Malaysia, saya akan menyediakan satu saluran khas untuk belia-belia bandar bagi menyuarakan apa jua saja pendapat ataupun idea ataupun komen anda dalam pembangunan belia Malaysia, terutama di belia bandar. Dengan saya akan cuba usaha untuk menyediakan satu pusat yang bernama Voice Out Center di setiap parlimen di wilayah persekutuan. Voice Out Center. Voice Out Center. Okey. Itu yang saya akan pertama lakukan Yang setelah mula-mula sekali setelah sekiranya anda dipilih menjadi ahli Parlimen Belia Malaysia, wilayah persekutuan ya. Itu Cik Azroy. Soalan anda telah dijawab oleh Mr. Mark kita. Ya. Okey, sebelum kita teruskan lagi, apa lagi yang dalam manifesto anda yang selain daripada yang tadi yang saya dengar tadi anda ada menyatakan ada 5 manifesto Ya, betul, baru 2 saja. sekarang tadi ada 2-3 yang baru disebut tadi. Ya, betul. Sekarang boleh yang selanjutnya, apa yang manifesto anda? Yang seterusnya adalah saya nak melahirkan belia-belia kita ni untuk cintakan negara mereka tanpa mengira agama dan bangsa. Okey. Kerana saya melihat sekarang di luar sana belia-belia kita ni susah saya mendapat agak mereka ni merapat dengan semua kaum. Okey, terutama macam mereka ni duduk dalam sekumpulan dengan bangsa yang sama atau agama yang sama. Itu kalau tengok budak Melayu duduk dengan budak Melayu, budak Cina duduk dengan budak Cina, budak India duduk dengan budak India. Tapi saya ni agak suka nak tengok mereka ni duduk sekumpulan dalam di belia bandar ke di mana-mana sajalah. Okay. Macam contoh ni dalam pertubuhan belia saya ni, dia lain sikit. Saya termasuk saya ni ada 3 orang je India, yang lain semua ni yang Melayu. Wow. Daripada umur 15 tahun sampai 40 pun semua ni anak-anak buah ni semua anak Melayu semua. Okey. Tapi sudah hampir 6 tahun mereka pun sudah belajar duduk dengan semua bangsa, minum ke, baca ke, jalan-jalan ke dengan semua, tak kira Cina ke, Melayu ke, India. Dah biasa. Bahawa saya nak cuba usahakan supaya mereka ni duduk dengan semua bangsa, kongsi idea. Kalau kita contoh sebagai saya, kalau kita duduk sekumpulan bangsa ni, kita tak boleh kongsi idea kita. Maka idea kita ni akan kedalaman sahaja. Kalau kita duduk dengan berbilang bangsa, dengan ni kita boleh kongsi idea, boleh dapatkan banyak ilmu untuk kita nak mencapaikan diri kita sendiri dengan negara kita sendiri. Yalah, maknanya idea daripada bangsa-bangsa lain maknanya tak kira Melayu, Cina, India. Ya, Terus betul. maknanya dia punya idea pun kita boleh terima pakai ataupun kita boleh fikir-fikirkan dulu. Maknanya apa idea yang diorang inginkan untuk membangunkan negara. Ya, betul. Dan ataupun membangunkan bilik itu sendiri. Yes. Begitu bagus sekali dia punya manifesto ni. Kita nak buat yang tu. Aha. Kemudian yang seterusnya adalah saya akan memperkasakan belia-belia dalam pentadbiran pertubuhan belia. Pentadbiran Pentadbiran. Di mana ni ada setengah pertubuhan ataupun mana-mana NGO saja saya nampak sekiranya ada yang pemimpin ni, dia punya kuasa ni dia seorang je nak pegang. Dia tak nak bagi jawatan kuasa dia. Okey. Bahawa saya tak nak macam tu. Kita bukan one man show. Bukan individu. Kita nak kalau boleh, apabila kita mendapat belia-belia masuk dalam pertubuhan ke mana-mana NGO saja, kita kena bagi kuasa sama rata supaya mereka pun boleh melakukan sesuatu, supaya mereka jalan. Sebab kita ni kena cari pengalaman, bukan pengalaman cari kita.
Maka kita yang kena bergerak, kita kena suara, kita yang kena cari pengalaman tu. Nak berjaya ni memang susah. Mesti akan ada berbagai cabaran, dugaan semua akan lakukan. Tapi itu semua satu kalau kita lakukan boleh berjaya satu hari nanti. Bahawa saya kalau boleh dalam mana-mana pentadbiran belia, tak kira apa jua saja peringkat, saya kalau boleh pemimpin belia semua ni berikan kuasa sama rata supaya ataupun berikan dengan berapa peratusan yang boleh supaya mereka boleh menjalankan tugas dengan idea yang mereka ada, berkongsi bersama-sama memajukan negara kita. Maknanya tugasan tu maknanya dipecah-pecahkan lah. Yes. Tetapi dalam satu kumpulan. Dalam satu kumpulan lah. Maknanya teamwork lah. Apabila kita bagi kuasa, dia buat seorang tidak. Kita bagi kuasa tapi kongsi idea, kita bagi tanggungjawab menjalankan program tu. Biar orang lain nampak, anda pun boleh melakukan kejayaan tersebut. Tapi dengan ada kita panggil guideline lah. Guideline, ya betul. Maknanya as a leader tu, pemimpin persatuan tu yang ada mungkin ada aktiviti-aktiviti yang nak dijalankan. Maknanya dia perlu membahagikan kepada ahli jawatankuasanya untuk melaksanakan segala-galanya. Ya betul. Tapi bukan melaksanakan sesuka hati. Tak ada sesuka hati, tapi kita tengok, kalau kita bagi kuasa kepada mereka, berikan komen apa yang anda nak lakukan. Jadi adakah sesuai tau untuk belia-belia kita sekarang. Sebab banyak orang fikir ni sekarang kalau kita panggil geng-geng lama ni datang baru bagi pendapat, mereka masih lagi kekal idea yang lama-lama. Sekarang ni zaman dah berubah. Belia-belia kita ni lagi agresif sikit, nak pergi ke macam-macam dia nak buat. Yalah macam kadang-kadang dia orang suka-suka yang ekstrim. Yes, betul. Macam mungkin ada setengah-setengah tu dia kurang pada ekstrim, mungkin lebih pada yang lain-lain lah. Betul. Macam terutama dalam kawasan saya ni, di kawasan Sungai Besi ni, budak-budak saya memang ekstrim sangat. Kerana dia orang main skateboard. Skateboard. Lompat sana, lompat sini. Saya pun kadang-kadang risau juga. Ada 2-3 anak buah saya ni main pun saya kata, korang ni berani hebat. Korang kata, korang jatuh atas kaki, tak apa, kita berani mati. Dia kata, hebat betul. Budak-budak belia sekarang ni lagi agresif, memang hebat sekarang budak-budak ni. Betul-betul, pasal saya pun pernah dengar jugalah. Maknanya kadang-kadang kita nak buat sesuatu aktiviti tu, dan kita nak libatkan juga sekeliling, masyarakat sekeliling lah. Masyarakat sekeliling, dia tak semestinya pada belia saja, mungkin pada ibu bapa, pada pun pada mak bapak kita, pada yang pakcik yang lebih berumur pada kita lah. Mungkin kita perlukan, maknanya aktiviti tu perlu selari dengan diorang. Yes. Tapi kita perlu juga nasihat daripada ibu bapa ni, sama ada boleh tak benda ni kita lakukan. Macam saudara Mak cakap tadi, macam skateboarding dia punya ni, mungkin ada yang nampak benda tu membahayakan, betul lah. Tapi memang betul membahaya, tapi itu yang dia orang nak. Ya betul. Mereka nak cabaran. Dia nakkan cabaran benda tu. Bahawa kita kena tengok kesesuaian belia kita, tapi kena tengok juga nak melakukan apa-apa juga, kena tengok pertama kesesuaian masa, keselamatan dan sebagainya. Banyak benda kita kena lakukan, dan kalau kita boleh jalankan tu. Terutama di belia bandar ni, kita nak tengok ni kalau hujung-hujung minggu ni budak-budak bawa basikal pergi jalan raya, macam-macam berlaku semua. Kita boleh pergi bawa basikal mana-mana, tapi kita buat satu aktiviti. Jom kumpul beramai-ramai, kita kumpul basikal sempena Hari Belia Negara ke hari kita buat macam tu. Kita adalah budak-budak dapat impact sikit daripada kita lah. Itu je. Itulah antara manifesto yang akan diutarakan oleh saudara mak kita ni. Zal, ada apa lagi yang di kita ada soalan lagi dari Mr. Azroy kita lagi. Mr. Azroy lagi. Azroy ni memang hebat. Siapa Azroy ni? Saya ada jumpa. Dia ada soalan lagi, dia tanya pada Mr. Mark, kenapa anda terpanggil untuk menjadi ahli parlimen belia Malaysia wilayah persekutuan? Apakah yang mendorong anda? Dahsyat soalan ini. Dahsyat betul. Ini memang betul-betul dah panas dah ni. Sebelum tu apa kata kita bagi Mr. Mak kita berfikir dulu sebelum dia menjawab soalan-soalan yang diberikan ini. Mr. Azroy harap bersabar dan teruskan menunggu, dan sebentar lagi Mr. Mak kita akan menjawab soalan anda itu. So Zal, kita berehat dulu seketika. Yes, betul. Dengarkan Suara Belia Bandar, Urban News FM, Suara Belia Bandar. Urban News FM, Suara Belia Bandar kembali lagi pada malam ini bersama calon parlimen belia kita. Tersasul pula dah malam ni. Calon parlimen belia wilayah persekutuan dengan bernombor WKL 013. Cik Mak. Silakan. Soalan yang tadi tu daripada Cik Azroy kita. Ya, betul. Banyak betul soalan ni malam ni. Soalan ni apa tadi, Zul? Soalan.
Kenapa anda terpanggil untuk menjadi ahli Parlimen Belia Malaysia Wilayah Persekutuan? Yang pertama. Apakah yang mendorong anda? Yang kedua, ada dua soalan dalam satu. Okey. Okey, Encik Azroy, saya akan sampaikan jawapan anda. Okey, kenapa anda terpanggil untuk menjadi ahli Parlimen Belia Malaysia Wilayah Persekutuan anda? Kerana sekumpulan saya ni ataupun ada rakan-rakan di luar sana memerlukan saya untuk bersuara di peringkat atas atau peringkat umum di Parlimen untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Belia Bandar. Okey, kerana di kita ada 14 Parlimen di wilayah persekutuan ni, ada berbagai masalah. 14 ke 12 Parlimen saya rasa. 12 Parlimen. 14 tambah lagi 2 Labuan kot. Labuan campur lah. Putrajaya. Putrajaya Labuan. Okey. Kita ada 12 Parlimen ni, ada berbagai isu belia yang ada di kawasan perumahan masing-masing dan sebagainya. Oleh itu, kita nak berusaha supaya dapat menyelesaikan masalah-masalah belia-belia kita ni dengan manifesto yang saya telah sediakan, supaya dapat meningkatkan kejayaan belia-belia bandar. Dan soalan seterusnya itu tadi yang menyebabkan anda terpanggil untuk menjadi ahli Parlimen Belia supaya saya dapat bersuara di peringkat Parlimen. Okey. So yang soalan yang kedua, apakah yang mendorong anda untuk menjadi ahli Parlimen Belia Wilayah Persekutuan? Untuk makluman Encik Azroy, saya ni dalam dorongan ni ada satu benda yang saya kecewa sekarang lah di terutama di Belia Bandar adalah. Oh, kecewa? Ada sedikit, iaitu sebilangan kumpulan adalah salah gunakan belia-belia bandar kita ni untuk kegunaan mereka bagi mencapai matlamat yang mereka ada sekarang. Oh, ada Ada. Terutama dia contoh-contoh, saya tidak melibatkan ni isu politik apa, adalah mereka ni kumpulkan budak-budak macam ni untuk merosakkan nama ke negara ke sebagainya. Tapi belia-belia bandar kita ni tidak terfikir adakah benda ni betul ke tidak ke, adakah jalan ni benar ke tidak ke. Tadi ada orang yang mendorong mereka supaya ni, tapi bila ada orang panggil jom, mereka pun jalan. Maka saya ni nampak benda ni tidak. Oleh itu saya sebagai dorongan saya ni, saya nak mereka ni jangan salah gunakan belia-belia bandar kita ni. Kalau nak gunakan mereka, guna untuk kebaikan mereka, untuk diri anda sendiri serta untuk negara. Buat mereka ni untuk menaikkan nama negara dan naikkan nama mereka sendiri, bukan untuk individu seperti orang kata ego lah. Okay. Jangan guna untuk diri sendiri, guna untuk pencapaian untuk semua orang. Maknanya menggunakan belia-belia ni untuk kepentingan diri sendiri lah. Ya, betul. Okey. Selain daripada itu, ada benda lain yang mendorong lagi tau? Mendorong lagi ni adalah saya nak kalau boleh belia-belia kita ni, sebab saya kalau boleh macam tadi saya kata, jangan salah gunakan. Keduanya adalah jangan ketepikan melihatkan belia-belia. Ada sebilangan saya tengok ni, budak ni low profile, jangan bawa, kita bawa high profile, jangan macam tu. Jangan tengok kualiti hidup mereka ke apa ke. Walaupun mereka ni keluarga susah ke apa, mereka ada bakat mereka masing-masing. Okey. Bahawa jangan fikir yalah dia ni budak tak pandai Zalim. Oh no. Jangan fikir sebilangan macam tu. Kerana saya pernah buat program di sekolah-sekolah di wilayah persekutuan. Saya selalu buat program di Matap Tentera Diraja, UPNM, Sekolah Menengah Sungai Besi ke Bandar Tasik Selatan sebagainya. Bila saya tengok, dia ada berbeza-beza kepimpinan mereka. Oh, ada Ada banyak perbezaan. Bahawa kita pergi ke MTD, UPNM, dia style hidup ni cara lain, kepimpinan lain. Itu pergi askar lah. Sekolah askar. Kalau pergi ke sekolah biasa harian, dia style lain. Tapi jangan ketepikan, ni budak MTD hebat, kita ambil. No. Jangan macam tu. Kita kalau boleh terlibatkan semua. Mereka ni ada bakat. Bila kita kongsikan, kita mesti akan dapat satu pencapaian yang bagus. Itu yang memberikan dorongan untuk saya supaya gerak lagi ke depan, bawa semua belia-belia ni. Kita kalau boleh masuk semua sekolah-sekolah ke IPT ke IPTS, mereka mesti akan ada something. Bahawa kita bawa itu memberikan dorongan kepada saya untuk gerak ke depan lagi supaya kita boleh mencapai kejayaan lah. Okey. Okey, yang macam kita balik kepada yang awal tadi lah. Okey, silakan. Yang macam kata Cik Mak kata ingin membuat aktiviti, yang sebelum pemilihan ni, yang aktiviti ni hanya derma darah saja. Ya. Itu yang sebelum pemilihan lah. Ada lain-lain aktiviti yang dirancang, yang akan dirancang ke? Semasa pemilihan tu ke? Semasa pemilihan masih lagi perbincangan dengan jentera saya. Tapi selepas pemilihan pun ada juga program sudah sedia ada dah. Okay. Kita ada program Liga Sukan tu semua. Oh, Lisus.
Semua khusus. Itu kita akan adakan pada 8 November 2014 di Kompleks Sukan Kampung Pandan Kuala Lumpur. Oh, dekat je. Dekat je. Jauh pun. Oleh itu kita ada 4 acara yang kita sediakan. Itu pertandingan futsal, pertandingan hoki, pertandingan pingpong dan pertandingan bola keranjang 3-on-3. Hoki? Hoki Hoki. Kita ada main hoki. Bahawa maknanya kita ada 4 acara lah. 4 acara kita sediakan untuk belia-belia bandar. Untuk semasa pemilihan Parlimen Belia, kita akan adakan bahawa mereka boleh melihat mulai Facebook atau Twitter saya ataupun Instagram saya sendiri. Mereka boleh melihat apa aktiviti yang saya apa Facebook nama? Nama Facebook seperti biasa je, Mak Yoga Raj. Mak Yoga Raj. Twitter Yoga_Raj. Yoga_Raj. Instagram Mak Yoga 89. Oh, ada juga. Ada juga. Yang lain-lain media sosial tak ada Ini 3 ni cukup lah ni. Jadi mesti 3 hari tadi saya kena pandang melihat pagi sampai petang saya kena tengok. Sebelum tidur pun ada juga. Tapi belia-belia sekarang lagi banyak dia media sosial application yang ada banyak memang. Ada juga WhatsApp dan WeChat, itu kena cari sendiri, tidak boleh beritahu. Itu personal Personal. Mana yang ingin mengenali lebih lanjut, bolehlah pergi ke FB Mak Yoga Raj, ataupun boleh tweet ke Yoga_Raj ataupun boleh Insta Mak Yoga 89. Mak Yoga 89. Okey Zal? Okey, kita hampir ke penghujung sebenarnya ni. Oh, okey. So sebelum kita menutup rancangan ni, apakah sebenarnya visi dan misi yang selain daripada yang diterangkan tadi? Bagi pandangan jauh saya ni lah, jika diberi mandat untuk saya sebagai ahli Parlimen Belia ni, sebab tempohnya 2 tahun saja. Bahawa saya nak, kalau boleh dalam masa tempoh 2 tahun, kalau saya dapat berimat, saya nak betul-betul melahirkan Belia Bandar ni dalam satu kualiti yang hebat. Kepimpinan yang betul-betul. Saya kalau boleh, setiap belia bandar yang tinggal di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ni mesti kena ada satu benda mereka capai untuk membangunkan negeri Wilayah Persekutuan. Tak kira mereka tinggal di mana atau apa jua saja, pastikan mereka mencapai. Itu yang saya berhasrat. Itu dia hasrat salah seorang calon Parlimen Belia kita pada malam ini. Itu yang saya perlukan. So ada apa-apa lagi yang ingin diperkatakan sebelum kita mengakhiri bual bicara kita pada malam ini? Oleh itu, pada pendengar-pendengar bagi Urban Youth FM, maka saya memohon anda semua kalau boleh undilah saya, undi WKL 013 Mak Yoga Raj, dan saya akan melaksanakan tugasan saya yang saya telah berikan pada hari ini, dan manifesto saya akan berusaha dan saya akan berada bersama anda. Tak kira apa jua bangsa dan agama anda, saya ni tak kira, sebab semua adalah sahabat saya. Yang penting kita adalah belia bandar. Ya, itulah dia antara kata-kata hikmah konon daripada calon Parlimen Belia kita. So saya mengharapkan belia-belia di luar sana dapatlah memberi sokongan kepada beliau untuk menghadapi Parlimen Belia ini. Dan sebelum kita menutup kata, apa kata Zal? Apa nak kata? Semua dah dikatakan oleh Mr. Mak. Cuma jangan lupa undi Mr. Max Rogaraj. Undi Mak Rogaraj, nombor calon WKL 0013. Jangan lupa undi. Itu satu undi tu menghargai sangat-sangat untuk saya lah. Oleh itu, sebelum saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Urban Youth FM untuk mengundang saya pada malam ni, untuk saya dapat berasrat untuk suarakan pandangan saya pada semua belia-belia bandar. Terima kasih. Terima kasih. So kepada belia-belia di luar sana, dan sekiranya ada yang ketinggalan untuk mendengarkan bual bicara kita pada malam ini, insya-Allah kalau pihak penerbitan dah siap sedia dengan apa yang kita ni, kita akan buat ulangan siaran ini, dan kita akan menyiarkan kembali apa yang telah saudara Mak Yoga Raj menyatakan tadi. So harap semua boleh mendengarkannya dan mendapatkan maklumat daripada Urban News FM, suara belia bandar, di www.urbannews.fm, dan sila lihat di Facebook kami, facebook.com/urbannewsfm, ataupun di Twitter kami @urbannewsfm,
Dan kalau ada apa-apa permasalahan yang ataupun idea-idea yang menarik, bolehlah juga di-emailkan kepada kami di uifm@urbannews.fm. Okey Zal, sekian saja malam ini kita bersiaran. Ya, setakat ini saja. Terima kasih kepada Mr. Mark kerana sudi hadir ke konti kami. Ya. Urban News FM. Semoga tak serik nak datang lagi. Okey, nanti apa-apa nanti kita akan menghubungi dengan Mr. Mark lagi kalau misal kata beliau berjaya dipilih sebagai ahli parlimen belia untuk kita mendengar lagi apa yang akan dilakukan. Alright, boleh. Okey, terima kasih Mr. Mark. Thank you, terima kasih, jumpa lagi. Okey Zal, so sampai di sini saja. Sampai di sini saja. Kita dah sampai ke hujung karangan. Semoga insya-Allah kita akan bersiar lagi pada esok hari. Ya, esok hari kita ada lagi 2 calon. 2 calon. So nak mengetahui siapa calon-calonnya, silalah pergi ke Facebook kami di facebook.com/urbannewsfm. Di situ kita ada kita ada paparkan siapa yang akan berada di dalam konti ini pada malam dan petang esok. Okey, sekian saja untuk malam ini. Harap semua dapat memberikan kata-kata yang kata-kata semangat untuk kami memperbaiki apa lagi yang